Okey, kita sambung lagi satu iaitu peranan mikroorganisma dalam kitar nitrogen. Peranan mikroorganisma, apakah fungsi mereka ni? Terutama sekali kita nak zoom dalam kitar nitrogen. Yang ni. Kita nak spesifik dalam kitar nitrogen. So, apa dia kitar nitrogen? Okey. Awak boleh baca kat sini, tumbuhan memerlukan unsur nitrogen dalam bentuk ion amonium dan ion KK. Awak baca ni, baca semua ni. Bila awak dah baca, saya akan ringkaskan macam ni lah. Jadi cikgu ni akan meringkaskan apa yang dalam paragraf 1 tu. Okey, contohnya macam ni lah. Okey, tengok gambar rajah yang cikgu dah ringkaskan ni. Sambil-sambil tu awak tengoklah buku teks awak muka surat 159. Okey. Tumbuhan. Sekejap. Saya highlight kan sekejap. Apa yang saya cakap ni saya highlight kan. Tumbuhan. Okay, kita mula daripada sini ya. Tumbuhan. Semua tumbuhan dia perlukan nitrogen. Perlu sangat nitrogen. Nitrogen ni yang kita tahu ada dalam atmosfera, betul tak? Nitrogen ni kan ada dalam atmosfera. Tapi tumbuhan dia tak boleh guna direct nitrogen dalam atmosfera. Dia tak boleh guna. Okay. Tumbuhan dia perlukan nitrogen. Okay. Tetapi tumbuhan tak boleh terus ambil nitrogen di udara untuk dia guna. Tak boleh. Tapi dia nak guna tapi dia tak boleh ambil. Okay. Jadi, tumbuhan tadi dia akan memerlukan nitrogen dalam bentuk apa ni? Tengok. Ion amonia ataupun ion nitrat. Ion amonia dengan ion nitrat ni adalah sebatian yang larut dalam tanah. Okey. Bila dalam bentuk ni, dalam bentuk ion amonia ataupun ion nitrat, barulah boleh diserap oleh akar tanah. Barulah tumbuhan ni boleh serap melalui akar dan digunakan oleh tumbuhan untuk dia sintesis protein. Nampak tu? Okey. Sebenarnya ion amonia dengan ion nitrat ini sebenarnya adalah berasal daripada nitrogen di atmosfera. Nampak? Okey, saya terang lagi sekali. Tumbuhan memerlukan nitrogen untuk dia hidup. Kan? Selain daripada nitrogen, dia perlukan banyak unsur lain lagi lah. Kalsium, fosforus, semua-semua kan. Semua-semualah. Tapi kita fokus pada nitrogen saja. Nitrogen ni yang kita tahu ada dalam atmosfera. Dia punya peratusan dia 78% nitrogen dalam atmosfera. Tetapi dia tak mampu gunakan nitrogen terus daripada atmosfera. Dia kena tukarkan nitrogen atmosfera tu jadi bentuk ion amonium dan ataupun ion nitrat. Kedua-dua benda ni dia ada dalam tanah. Dia akan tukarkan. Bila dah jadi dalam bentuk dalam tanah, akar tumbuhan tadi akan serap lah tadi ion-ion ni tadi untuk dia guna bagi sintesis protein. Sintesis protein tu maksudnya dia nak buat daun. Dia nak buat daun, dia kena perlukan protein. Dia nak buat bunga, dia perlukan protein. Dia nak buat buah, dia perlukan protein. Dia nak buat batang tumbuhan, dia perlukan protein. Protein ni kira macam kalau kita nak buat rumah kena ada pasir, kena ada simen. Barulah jadi rumah kan. Macam manalah. Untuk dibuat protein. Sebenarnya benda-benda yang diserap tadi tu, ion-ion yang diserap tadi tu sebenarnya semuanya adalah berasal daripada nitrogen di atmosfera. Okey, persoalannya sekarang, bagaimanakah nitrogen di atmosfera dapat ditukarkan menjadi ni? Macam mana daripada bentuk nitrogen di atmosfera ni, bentuk ni, tiba-tiba dapat jadi bentuk ni?
Macam mana kan? Sebab itulah kita kena belajar, kita kena perlu kaji kitar nitrogen, iaitu rajah 8.14 di muka surat 159. Okey, macam kita fikir macam manalah nitrogen atmosfera tadi dapat ditukarkan menjadi bentuk ni. Jadi kita kena study apa itu kitar nitrogen. Ni yang kita nak belajar ni. Sebab itulah kita kena belajar ni kitar nitrogen, sebab kita nak tahu asal usul dia tu. Jelas jadi saya harap dah tahu dah sikit apa yang kita nak belajar. Okey, sekarang ni kita nak fokuskan kepada kitar nitrogen 8.14. Okey, boleh tengok gambar rajah. Gambar rajah ni. Okey, gambar rajah ni macam dah sedikit ringkas. Kalau tengok sekali lalu macam tak berapa nak faham. Saya akan guide awak untuk lebih faham. Okey. Contoh. Okey. Ni. Gambar rajah ni. Kita tengok gambar rajah ni bersama-sama. Okey, kita tengok Kita tengok sama-sama. Okey, kita bermula daripada apa? Daripada tumbuhan ni lah Daripada tumbuhan ni. Ni daripada tumbuhan ni. Tumbuhan ataupun haiwan apabila mati, sebarang tumbuhan dan semua haiwan ke manusia ke whatever lah dia akan mati. Bila mati, benda mati tadi akan direputkan oleh kulat ataupun bakteria jenis pengurai. Nampak tak? Rasanya kalau tak ada bakteria dengan kulat pengurai kat dalam dunia ni, penuh bumi ni dengan mayat-mayat, dengan bangkai-bangkai, dengan pokok-pokok yang takkan reput, betul tak? So kerja mereka ni mereputkan. Okey, itu satu. Itu satu hal. Dah reput dah. Dah jadi bentuk yang lebih ringkas. Kemudian kita alihkan pula perhatian kita pada pokok legium. Ni pokok legium ni. Pokok legium juga dikenali dengan nama pokok kekacang. Pokok kekacang ni pokok kacang panjang, kacang buncis, kacang tanah. Kacang-kacang lah, pokok kacang-kacang, pokok jenis kacang-kacang dia. Dia pun ni namanya pokok legium. Mereka ni, tengok ini pula. Pokok legium atau pokok kacang ni, dalam akar dia tu ada nodul akar. Akar dia tu kalau awak cabut pokok jenis kacang bendi lah, awak akan tengok dekat dia punya akar dia tu ada bintil-bintil. Kalau tak percaya, awak boleh cari sekarang dan cabut. Okey, ni kita panggil nodul. Yang bintil-bintil pada akar tu kita panggil nodul akar. Nodul akar ni kalau kita memang tak ada nampak, tapi kita tahu dalam dia tu, kat dalam tersembunyi kat dalam nodul akar kekacang ni ada bakteria pengikat nitrogen. Kita memang tak boleh nampak. Bakteria mana boleh nampak kan? Tapi sebenarnya bakteria ada dalam nodul tu. Bakteria ni namanya Rhizobium species. Dia duduk kat dalam nodul pokok kekacang. Okey, tu satu. Dan bakteria pengikat nitrogen ini bukan hanya saja ada dalam nodul, dia juga ada duduk bebas dalam tanah. Ada juga yang duduk bebas dalam tanah. Mereka pun adalah kumpulan bakteria pengikat nitrogen juga, tapi yang bebas dalam tanah. Contohnya
Azotobacter species. Maksudnya bakteria pengikat nitrogen ni ada dua jenis lah. Satu yang hidup dalam nodul, iaitu Rhizobium species. Satu yang hidup dalam bebas dalam tanah, iaitu Azotobacter species. Faham tak? Ada dua jenis. Mereka inilah yang menolong menukarkan bahan organik reput ni tadi menjadi sebatian amonium ataupun amonia. Depa ni lah. Dan proses ini kita panggil amonifikasi. Tak apa. Jelas ah? Sebab penerangan ni ada kaitan dengan gambar raja nanti ni. Okey, tengok sini. Kita sambung. Okey. Ni nampak ni. So, ni pokok kekacang ni. Ada nodul. Cikgu dah ceritakan kat sini kan? Cikgu dah cerita ni kan? Dah cerita kat sini ya. Okey. Saya dah ceritakan dekat sini. Okey. Dalam dia ada bakteria pengikat nitrogen. Dalam nodul ni. Iaitu Rhizobium species. Dekat kawasan-kawasan tanah ni juga. Yang hidup bebas dalam tanah ni pun ada juga bakteria pengikat nitrogen. Iaitu Azotobacter species. Mereka ni lah akan menukarkan, mereka ni lah yang akan menukarkan protein dalam tisu benda mati. Dalam tumbuhan ada protein kan? Dalam haiwan ada protein kan? Protein lah badan haiwan tu, semua protein lah tu. Okay? Dia akan menukarkan protein dalam haiwan dan tumbuhan yang mati tadi menjadi apa ni? Amonia dan amonium. Jadi benda ni. Inilah yang dikatakan proses amonifikasi tadi ni. Okey. Ni. Yang proses ni. Yang proses yang ni. Proses yang ni. Kat sini lah ni. Ni kat sini. Mereka lah yang menukarkan menjadi bentuk amonia dan juga amonium. Ion amonia dengan ion amonium. Okey, tukar jadi ni. Proses amonifikasi. Jelas ah? Dia tukarlah. Jadilah bentuk ni. Sebab bakteria dengan kulak pengurai tu hanya mereputkan saja. So protein yang reput tu akan diambil alih oleh Rhizobium species dengan Azotobacter species tadi kan. Jadi bentuk ni. Kemudian amonia dengan amonium ni tadi ni akan seterusnya ditukarkan melalui proses nitrifikasi oleh bakteria Nitrosomonas species menjadi ion nitrat. Banyaknya nak kena ingat nama, nak kena ingat proses. Terpaksalah kena ingatlah juga. Okey, proses nitrifikasi bakteria yang terlibat adalah Nitrosomonas species. Jadi apa? Jadi ion nitrit. Formula kimia dia macam tu. Okey, ni semua dalam tanah dalam tanah ni. Kemudian ion nitrit ni tadi pula ditukarkan pula oleh bakteria nitrifikasi pula. Satu jenis lagi. Namanya Nitrobacter species. Yang tadi pun bakteria nitrifikasi juga, namanya Nitrosomonas species. Yang ni bakteria yang jenis yang sama tapi nama lain, Nitrobacter species. Akan menukarkan ion nitrit menjadi ion nitrat pula. Macam tu. Okey. Apabila sudah berada dalam bentuk nitrat, dah ready dalam bentuk nitrat, barulah ianya dapat diserap oleh akar tumbuhan untuk dia sintesis protein.
lagi tak jadi bentuk nitrat, akar takkan boleh serap. Okey? Jadi tumbuhan ni pun seraplah ion nitrat ni tadi melalui akar dia. Dia pun serap untuk dia buat protein dia. Kan? Macam tu. Okey. Okey. Yang ini adalah proses pengikatan nitrogen yang dibuat oleh pokok kekacang. Ni adalah usaha pokok kacang. Ini adalah bahagian pokok kacang. Ini. Ini. Yang ini pokok kacang buat. So, sini kan ada 3 arrow kan. 1, 2, 3. Ni arrow yang ni. Ni bahagian pokok kacang. Ni pokok kacang yang buat ni. Ni semua pokok kacang yang tolong ni. Okey, sampailah. Nampak ni. Okey. Dia pun buatlah. Ini adalah ada kaitan dengan pokok kekacang. Okey. Ni cikgu buat nombor 1. Tu cikgu buat nombor 1. Okey. Jelas? Okey. Apa lagi sumber ion nitrat dalam tanah selain daripada bantuan si bakteria ni tadi ni? Okey. Sumber nitrat ni dalam tanah juga sebenarnya dibantu oleh 2 lagi peristiwa. 2 lagi. Iaitu, apa dia? Kita tengok sini. Iaitu kilat apabila ribut petir dan juga kilang baja. Kita tengok Okey, kita tengok proses kilat ni pula. Okey. Tadi dah settle. Okey, kita tengok ni. Okey. Nitrogen kan ada dalam atmosfera. Nitrogen ada dalam atmosfera. Dia punya peratusan dia lebih kurang 78%. Banyak tau. Nitrogen di atmosfera ni 78%. So, semasa kilat, semasa ribut petir, hujan berdetum-detam tu, kilat ni tadi, apabila berlakunya kilat ni tadi akan mengoksidakan. Kilat akan mengoksidakan apa ni, nitrogen ni menjadi, okey, kalau ini point ni ada di muka surat 159. Point nombor, sekejap saya cari. Okey. Point nombor 2. Okey. Dia akan mengoksidakan nitrogen kepada nitrogen dioksida. Nitrogen bebas di atmosfera ni, gas nitrogen ni akan dioksidakan menjadi nitrogen dioksida. Okey. Semua ada dekat point nombor 2. Ke surat 159. Nitrogen dioksida ni pula, dia akan larut dalam air hujan. Dia pun campurlah dengan air hujan. Bila dia campur dengan air hujan, dia akan jadi asid nitrous dan asid nitrik. Sama ada dia jadi asid nitrous ataupun dia jadi asid nitrik. Okey. Asid nitrous dengan asid nitrik ni tadi, dia akan larutlah dalam tanah. Kan air hujan pun jatuh dalam, air hujan tu kena tanah kan. So, asid ni pun masuk dalam tanah. Asid ni masuk dalam tanah, seterusnya dia akan membentuk garam nitrat dalam tanah. Garam nitrat dalam tanah ni yang garam nitrat dalam tanah ni yang ni lah ni. Yang ni lah sebenarnya ni. So, dia akan membentuk sumber nitrat dalam tanah juga. Yang ni. Saya buat kali lain. Takut tak mak. Yang ni. Sama dengan yang ni lah. Saya buat asing sebab kertas ni, skrin ni kecil.
saya tak boleh nak sambung sebelah dia. So saya sambungkan macam ni. Ni yang tadi lah ni. Ni yang tadi ya. Maksudnya selain daripada bantuan sumber garam nitrat dalam tanah ni, selain daripada bantuan pokok kacang, dia juga dibantu oleh proses ribut peti, iaitu kilat. Kan? Okey. Sebab tu saya, ni nombor 2. Nombor 2. Dan garam nitrat dalam tanah ni juga sumbernya adalah daripada baja kilang. Kilang baja. Sorry. Kilang baja. Kilang-kilang baja yang buat baja ni, dia akan mengeluarkan hasil buangan dia kan. Mungkin dia akan buang ke tanah ke, buang ke sungai ke. So hasilnya akan masuk dalam tanah. Seterusnya akan menyumbang kepada pembentukan garam nitrat juga dalam tanah. So garam nitrat dalam tanah ni, yang ni nitrat dalam tanah ni, dia punya sumber dia ada 3. Satu daripada tumbuhan legium, satu daripada kilat, satu daripada kilang baja. So 1, 2, 3. Kan? Nampak Kalau kita fikirkan logik betul-betul, kalau setiap hari, setiap masa kita duk guna nitrogen di atmosfera ni, yang ni pengguna, yang ini pengguna, guna lama-lama nitrogen ni boleh habis kan? Lama-lama boleh habis kan? Kita asyik guna, lama-lama boleh habis. Jadi untuk mengekalkan dia punya peratusan dia 78% tadi ni, kita ada satu lagi bakteria, namanya bakteria pendenitratan. Ada pula lagi satu bakteria. Bakteria pendenitratan ni dia hidup dalam tanah. Bakteria ini akan menukarkan nitrat ini kembali menjadi nitrogen bebas. Dia tolong top up balik. Sebab itulah akan berlakunya kitan nitrogen. Ni. Okey. Bakteria pendenitratan ni akan menukarkan kembali garam nitrogen ni menjadi gas nitrogen di atmosfera semula supaya bekalan tak habis. Jelas ya? Inilah namanya kitar nitrogen. Memang banyak nak kena baca, banyak nak kena hafal. Itulah. Kita kenalah juga belajar. Tak ada jalan pintas untuk nak senang. Okay. Sebenarnya semuanya dah diringkaskan. Gambar rajah ni ada penerangannya di sini. Tapi saya mudahkan awak supaya awak lagi senang nak faham. Mungkin kalau baca terus daripada sini tak berapa nak jelas kan. Saya mudahkan lagi. So awak fahamkan gambar rajah yang cikgu bagi ni. Kalau rasa perlulah lukis, kena lukis ya. Kan? Kalau kita lukis kita lagi faham. Okey? Bukan saya tak nak pelajar buat nota dalam bentuk macam ni ya. Susah nak faham. Tapi kalau exam, kalau periksa nanti kena buat bentuk macam ni. Kalau exam. Tapi untuk kita faham, untuk dalam nota kita nak bagi faham, tulis macam ni pun boleh. Tapi awak kena support dengan gambar rajah ni. Gambar rajah ni. Gaya ni. Ni semua nak bagi awak faham. Tapi dalam exam, jangan lukis macam ni. Boleh lukis macam ni, tapi kena apa? Kena support dengan nota yang macam dalam buku teks tu. Kalau bagi macam ni saja, pemeriksa tak faham. Okay? Kalau saya pun, kalau saya bagi kat awak macam ni, awak pun tak faham kan? Awak kena uraikan dengan ayat yang lebih cantik. Ini adalah untuk rajah nak bagi faham saja. Okey?
Cikgu rasa ni lah setakat yang mampu cikgu bagi untuk awak faham bab kita nitrogen ni. Nanti kalau ada apa-apa yang tak faham, tak jelas, boleh tanya saya dalam grup. Ya? Okey.